Perhatian, setiap penceritaan hanya sekadar perkongsian dari kisah benar dan sumber yang sahih. Hai geng, Assalamualaikum. Welcome to channel Faiz Cerita. Terima kasih banyak-banyak lagi kepada korang yang sudi untuk tengok video ni, kepada yang dah memang sudi untuk support Faiz Cerita, kepada yang dah memang subscribe tu, terima kasih banyak-banyak geng sebab sudi untuk support Faiz Cerita. Kepada yang tengah tengok video ni, semualah, tak kisahlah pakcik, makcik, abang ke datuk nenek, tak kisahlah sesiapa saja yang tengok video ni, harap dapat stay tune sampai habis. Kalau boleh sudi-sudikanlah layan untuk tengok sampai habis. Aku harap korang sudi-sudilah untuk memberi sedikit support hanya dengan subscribe, like dan share. Sebelum aku nak memulakan penceritaan aku dalam video kali ni kepada korang yang tengah tengok ni, aku nak minta maaf terlebih dahulu banyak-banyak di atas segala salah silap. Yalah, kalau ada kekurangan ke dekat mana-mana lah kan dalam video Faiz Cerita ni, aku nak minta maaf banyak-banyak. Tapi aku akan cubalah perbaiki untuk memberi kualiti yang terbaik kepada korang yang tengah tengok ni. Dan dalam setiap penceritaan, kalau ada salah info ke, ada yang aku tersalah cakap, terlepas cakap ke geng, aku minta maaf banyak-banyak. Dan sekiranya kalau korang tahu apa info berkenaan dengan cerita yang aku sampaikan, aku harap korang sudi-sudilah untuk komen dekat ruangan komen di bawah. Tanpa membuang masa korang, aku nak ceritakan dengan korang ada satu kisah seram ni yang dikatakan kisah benar yang dikongsikan dari seseorang yang dikenali dengan nama Puan Sharifah. Puan Sharifah ni bagi tahu mengikut pada perkongsian dia lah, apa yang dia lalui ni geng. Bila aku dapat tahu, aku rasa memang boleh dikatakan tahap yang menyeramkan juga. Cuma aku tak tahulah berapa ramai yang pernah lalui pengalaman ni macam Puan Sharifah ni. Kisah ni terjadi kepada diri beliau sewaktu beliau pindah di sebuah rumah. Dan rumah ni lah yang menjadi punca kenapa beliau terpaksa mengharungi hidup dia dengan terpaksa menghadap benda-benda seram dekat dalam rumah tu geng. Memang kebanyakannya kisah-kisah yang aku ada ceritakan memang berkaitan dengan rumah tau. Ada yang kisah macam ni, ada yang kisah macam tu. Tapi untuk kisah Puan Sharifah ni, rumah yang dia duduk ni, yang pernah dia sewa ni, alamak, aku rasa macam manalah Puan Sharifah ni boleh bertahan. Dan apa yang dia bagi tahu, dia duduk bertahan dekat rumah ni selama 6 bulan geng. Lama juga tu. Yelah, kalau ikut pada kita, pada korang yang tengah tengok ni, aku tak tahu korang setuju ataupun tidak dengan apa yang aku nak cakap ni. Biasanya sesebuah rumah tu, kalau dia ada gangguan-gangguan yang misteri, gangguan-gangguan yang menyeramkan yang sangat kuat kan, kebiasaan kita nak duduk pun boleh tahan pun berhari-hari je lah ataupun minggu lah kan. Kalau macam aku sendiri, memang korang tak boleh tahu lah geng, aku nak cakap pun malu. Dalam sehari cukup lah. Kalau macam aku baru pindah dekat rumah tu kan, rumah tu ada menyeramkan sikit, seram je, sikit je seram. Cawan bergerak, dia tiup angin pun aku keluar. Contohlah kan. Pasal pengalaman Puan Sharifah ni, apa yang dia bagi tahu pengalaman dia ni, di mana dia berkongsikan pengalaman dia waktu dia menyewa di sebuah perumahan, yang di mana rumah yang dia sewa ni pernah berlakunya ada kes pembunuhan. Dipercayai ada mayat yang dikerat dan ditanam dekat belakang rumah ni. Mengikut perkongsian Puan Sharifah ni, kisah yang dia lalui ni dah lama dah. Dan apa yang dia bagi tahu, dalam 25 tahun yang lalu, masa tu dia baru je berpindah dekat sebuah rumah sewa ni yang dikatakan agak besar jugalah. Tapi menimbulkan sedikit keraguan sebab rumah yang sebesar yang dia bagi tahu yang dia sewa tu murah geng. Yelah kan, macam cerita-cerita yang lain juga yang kita tahu, kalau ikut logik akal kita pun, rumah besar tapi harga murah, macam mestilah macam ragu-ragu sikit. Dan setelah dia berbincang dengan tuan rumah tu ataupun penjaga rumah tu lah, dah berbincang dan dia pun bersetuju. Masa tu Puan Sharifah ni bagi tahu dia happy juga, memang seronok dia nak pindah dekat rumah ni. Walaupun dalam hati dia ada rasa macam sedikit macam terasa tak sedap hati lah. Sebab apa yang dia bagi tahu, apa yang membuatkan dia tak sedap hati tu, penjaga rumah ni seorang pakcik tau. Pakcik ni yang berbincang dengan Puan Sharifah ni dengan suami dia. Tapi pada masa perbincangan tu, pakcik ni tak memandang pun muka Puan Sharifah ni. Dan Puan Sharifah ni tak berfikir apa-apa yang buruk lah. Dia cuma beranggapan mungkin pakcik ni malu. Dipendekkan cerita, bila Puan Sharifah ni dah duduk dekat dalam rumah ni geng, Puan Sharifah ni bagi tahu selepas dia masuk dalam rumah sewa yang baru tu, dalam masa hari yang ketujuh,
dia perasan ada sekumpulan anjing ni sentiasa menyalak depan rumah dia. Masuk hari ke-8, dia dah mula menerima gangguan-gangguan yang memang menyeramkan lah. Puan Sharifah ni bagi tahu dia ada ternampak depan pintu bilik dia lah. Dia ada nampak seorang lelaki tua berseluar pendek, berdiri tegak yang memandang tepat satu renungan yang tajam dekat Puan Sharifah ni. Yang paling menakutkan, lelaki tu ada pegang kepala, geng. Dia macam apa yang orang panggil apa dah, dia macam ni lah, macam ni posisi ni, aku nak sebut yang tak tahu ni, macam ni, ada kepala. Dia nampak lagi yang tua tu pegang kepala macam ni. Puan Sharifah ni bagi tahu dia punya perwatakan, cara dia tu macam dari orang-orang zaman-zaman dulu. Bila Puan Sharifah ni dah nampak macam tu, dia dah mula panik. Dia terus kejutkan suami dia. Dia terus segar lah suami dia kan, suruh bangun. Lepas tu suami dia bangun lah, pergi cek, pergi periksa. Dan bila suami dia dah bangun nak pergi periksa, Puan Sharifah ni nampak kelibat orang tua depan pintu bilik dia tadi tu macam terbang di bawah angin menuju dekat dapur. Wish, seram juga tu. Seram jugalah. Lepas tu suami dia pergi cek dekat ruang tamu, dekat dapur, tak ada apa-apa pun. Dan suami dia beranggapan yang Puan Sharifah ni mungkin mengigau kot. Tapi malangnya gangguan tu berterusan, sentiasa menghantui Puan Sharifah ni. Ada satu hari tu, geng, Puan Sharifah ni tengah basuh pinggan, dia tengah cuci pinggan. Dia dengar ada suara memanggil nama dia tau, dalam keadaan yang berbisik macam Sharifah. Macam tu lah. Ada satu malam tu juga dia bermimpi ada orang dibunuh dan dikerat-kerat dekat rumah yang dia duduk tu. Dan mimpi tu bukan setakat tu je, besoknya pun dia mimpi lagi benda yang sama tapi lagi dahsyat, di mana dia nampak ada mayat ditarik dan digali dekat ada satu lubang belakang rumah tu. Keesokannya tu Puan Sharifah ni dia bagi tahu, dia buat keputusan, dia tak fikir panjang, dia pergi dekat lokasi belakang rumah tu. Dia tengok, memang dia terkejut sebab ada satu kawasan yang mendap seakan-akan macam dah pernah digali. Dia ceritakan dekat suami dia. Suami dia memang susah nak percaya. Sampailah ada satu hari tu suami dia ni pula pergi outstation. Dan Puan Sharifah ni beritahu selepas suami dia pergi outstation ni lagi kerap ada anjing-anjing yang menyalak depan rumah dia. Dan dia dengar ada bunyi tapak kaki yang berjalan dekat atas atap. Bunyi tu macam daripada atas bilik Puan Sharifah ni dan menuju kat dapur. Puan Sharifah ni beritahu lega. Dia rasa macam benda tu dah turun daripada atap, tapi gangguan tu tak terhenti dekat situ je. Malah benda yang turun tu, yang pergi kat dapur tu, dia pergi cakar pintu kat dapur pula. Kan dekat dapur kan ada pintu kan, pintu belakang tu, kat situ pula dia cakar. Bunyi memang seakan bunyi kuku yang panjang lah cakaran tu. Disebabkan tak tahan, kena ganggu seorang diri, Puan Sharifah ni ambil keputusan untuk keluar daripada rumah tu seorang diri pada pukul 3:30 pagi, geng. Malangnya Puan Sharifah ni bagi tahu waktu dia keluar tu dia naik motor je. Dan motor yang dibawa tu, waktu dalam perjalanan, seakan-akan macam dilanggar dengan satu lembaga yang besar dan membuatkan dia hampir-hampir nak terbabas. Hari yang berikutnya, Puan Sharifah ni bagi tahu apa yang dia buat. Dia baca Yasin dekat dalam rumah tu. Dia bagi tahu dia ada nampak satu lembaga yang di mana lembaga tu hitam, tinggi, bertelinga panjang dan mata merah menyala yang memandang dekat arah dia. Macam nak menerkam je. Bila Puan Sharifah ni dah nampak lembaga macam tu kan, dia cakap dia terus menjerit, geng. Menjerit yang sangat kuat. Tapi nasib baik ialah waktu tu Puan Sharifah tengah baca Yasin kan, lembaga tu tak dapat nak dekat dengan Puan Sharifah ni. Dia call suami dia beritahu dekat suami dia cakap sabar, tenang dulu, pergi dekat rumah kawan. Bila suami dia dah cakap macam tu, dia pun pergi bersiap dekat bilik lah, bersiap nak keluar, nak pergi dekat rumah kawan, nak tumpang dekat rumah kawan. Tengah-tengah dia bersiap seorang diri dalam bilik tu, entah apa yang jadi, dia dengar suami dia menjerit dengan sangat kuat. Menjerit sambil melompat keluar daripada bilik dengan muka pucat lesi. Dia senyap je, tangan dia menggigil sambil pegang steering, kata Puan Sharifah. Suami dia dah berkeadaan macam tu dah, geng. Apa yang suami dia beritahu, suami dia nampak ada satu makhluk ni, dia masuk ikut tingkat bilik dan terus nak menekam suami Puan Sharifah ni. Itu yang dia menjerit dan melompat tu. Hari yang berikutnya, Puan Sharifah ni dengan suami dia buat keputusan untuk jumpa dengan seorang ustaz. Ustaz tu meminta pada mereka ni untuk merenjiskan air penawar dekat rumah tersebut lah. Tiba-tiba pada masa mereka merenjis air penawar dekat rumah tu, dekat sekeliling rumah tu, ada timbulnya satu bungkusan warna kuning tau. Yang dalam bungkusan tu ada ibu jari manusia, geng. Yang ibu jari tu dah kering, jatuh daripada atas pintu. Suami Puan Sharifah ni menggigil lah, dia dah nampak macam tu secara tiba-tiba, dia menggigil.
Dia ambil cepat bungkusan tu, lari dan terus pergi dekat sungai yang berdekatan dan dia buang dekat sungai yang dekat berdekatan situ lah. Setelah semuanya selesai, lepas dah buat pembersihan sikit, pemulihan sikit, barulah mereka tahu yang rumah mereka yang mereka sewa ni, bekas penghuni yang pernah menghuni dekat rumah ni, dia tu adalah bekas seorang bomoh. Yang mengejutkan lagi, bomoh ni pernah melakukan pembunuhan dekat dalam rumah tu, geng. Apa yang Puan Sharifah ni mimpi, apa yang dia mimpi berhari-hari tu rupanya ada kaitan dekat rumah ni. Apa yang terjadi pada kisah silam yang pernah berlaku lah dekat dalam rumah ni. Lepas daripada kejadian tu, walaupun mereka dah tahu rumah tu asal usul dia macam mana, mereka masih tak berpindah lagi tau. Sebab ialah dah buat pembersihan, dah panggil ustaz dan sebagainya. Tapi lepas daripada tu, kejadian makin lama makin jadi teruk, lagi dahsyat, sehingga kan Puan Sharifah ni mengalami macam pernah dirasuk. Jadi ustaz yang mereka jumpa tu menasihatkan diorang ni untuk keluar, pindah daripada situ, sebab gangguan dekat rumah ni sangat-sangat kuat, geng. Kata ustaz tu kalau dia tak berpindah daripada situ, mungkin dia ataupun janin, sebab waktu tu Puan Sharifah masih muda dan masa tu dia dalam keadaan yang mengandung, mungkin akan dimakan janinnya tu. Sebab kata Puan Sharifah ni, lepas 2 hari dia dirasuk, dia ada mimpi di mana dalam mimpi tu ada jin ni nak bagi dia makan. Tapi Puan Sharifah kata dia tolak. Apa yang aku bagi tahu dengan korang tadi, Puan Sharifah hanya boleh bertahan dekat dalam rumah ni selama 6 bulan, geng. Dan pada aku sangat satu tempoh jangka masa yang lama, geng. Yalah, macam-macam kejadian yang menyeramkan dia lalui, dengan suami dia outstation lagi. Dan dia duduk dekat rumah tu bukanlah bulan pertama, bulan kedua baru kena, tapi baru duduk selama seminggu lagi dah kena. Lepas 6 bulan tu dia pun berpindah daripada situ. Dan keadaan rumah ni pun yang terkini tak tahulah apa yang berlaku, sama ada rumah tu dah pulih ke, ada yang dah duduk ke. Tak ada info yang dinyatakan tentang keadaan rumah ni yang terkini. Dan rumah ni kat mana pun tak diberitahu sebab kisah ni agak lama kan, dah 25 tahun yang lepas. Jadi memang lama lah, geng. Jadi itulah kisah perkongsian yang aku nak ceritakan kepada korang dalam video kali ni, yang mengikut daripada perkongsian seorang Puan Sharifah yang di mana dia alami kisah-kisah seram ni waktu dia duduk dekat rumah sewa tu. Yang rumah sewa tu adalah bekas penghuninya adalah merupakan seorang bomoh. Tapi jelah, dia seorang bomoh yang mengamalkan ilmu yang tidak baik dan pernah melakukan pembunuhan pula dalam rumah tu. Itulah apa yang berlaku kepada Puan Sharifah ni dengan suami dia. Itulah geng kisah yang aku kongsikan. Terima kasih banyak-banyak. Aku harap korang juga yang tengah tengok ni dapat stay tune sampai habis di video-video yang akan datang, video-video yang seterusnya, sebab banyak lagi kisah seram, kisah-kisah misteri yang aku nak kongsikan dengan korang. Kalau korang ada kisah-kisah seram, kisah-kisah misteri yang korang nak kongsikan, kalau korang tidak keberatan, korang boleh DM je Faiz Cerita. Jadi bolehlah aku kongsikan di dalam video-video di masa-masa akan datang. Jadi macam biasa geng, aku harap korang teruskan menyokong Faiz Cerita. Pada yang baru tengok ni, yang baru tengok ni, aku harap korang sudi-sudilah untuk support, untuk subscribe, like dan share. Dan segala salah silap atau kekurangan aku minta maaf banyak-banyak, tapi aku akan perbaikinya untuk tatapan korang di masa akan datang, sedikit demi sedikit. Jadi geng, stay tune untuk video yang seterusnya. Jangan lupa tau, korang kena tengok video yang seterusnya. Jumpa dalam video yang seterusnya, geng. Assalamualaikum. Tamat. Thanks watching.